99 amal yang kita tentangkan, termasuklah perkara-perkara yang melibatkan soal mengatasi permasalahan kos sara hidup yang menjadi keutamaan rakyat Malaysia keseluruhannya. Kita memberikan penekanan terhadap kos sara hidup ini kerana kita ketahui bahawa dalam jangkaan analisis ekonomi pada suku pertama tahun hadapan akan berlaku kemelesetan ekonomi dunia, dan Malaysia tidak terkecuali dari menghadapi permasalahan itu. Maka kesiapsiagaan kita apabila Barisan Nasional menubuhkan kerajaan secara mutlak bersama-sama dengan rakan-rakan parti-parti yang lain akan menentukan bahawa kestabilan politik harus diwujudkan semula di negara kita. Kerana tanpa kestabilan, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi perlahan kerana kita terpaksa bersaing untuk memperolehi pelabur dari luar negara dan juga pelaburan dari usahawan dan peniaga dari dalam negara untuk melakukan pelaburan baru atau pelaburan semula di negara ini. Oleh yang demikian, dalam pilihan raya umum yang ke-12 dan ke-13, biarpun ketika itu Barisan Nasional memenangi kursi di Dewan Rakyat, tetapi kita tidak memperolehi 2/3 majoriti di kursi parlimen ketika itu. Manakala dalam pilihan raya umum yang ke-14, kita tidak mempunyai kecukupan kursi untuk membentuk kerajaan. Maka azam kita dalam pilihan raya umum yang ke-15 ini, sesuatu yang baru yang kita hidangkan pada para pengundi dan rakyat Malaysia keseluruhannya adalah merupakan beberapa game changer ataupun perubahan-perubahan yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana pemimpin dalam kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Kerana kita turut memperkirakan kepentingan dan cita rasa pengundi-pengundi muda, terutamanya yang berumur 18 hingga 21 tahun, dan juga pengundi pertama kali yang diizinkan untuk mengundi secara automatik. Perkiraan inilah yang telah saya sebutkan di dalam manifesto ini, dan kita melihat kepelbagaian kategori bukan hanya dalam sektor ekonomi dan sektor sosial, tapi yang lebih penting lagi ialah rasa keperhatian Kerajaan Barisan Nasional yang akan dibentuk secara mutlak nanti bersama-sama dengan rakan-rakan daripada parti-parti lain untuk menentukan bahawa kita mesti memperolehi lebih daripada 2/3 majoriti di Dewan Rakyat kelak. Kita juga sedar bahawa kesilapan, kesalahan, kelemahan-kelemahan yang pernah kita lakukan, maka kita berazam untuk bukan hanya memperbaiki apa yang telah berlaku, namun kita tentunya bertekad untuk melakukan sesuatu yang lebih baik melalui aku janji yang telah kita pecahkan kepada 99 perkara. Di dalam hubungan ini, kita juga harus melihat bahawa
rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak turut diberikan perkiraan yang penting kerana rakyat di Sabah dan Sarawak, biarpun di Sarawak bukan merupakan komponen Barisan Nasional, tetapi mereka sangat dekat dengan Barisan Nasional. Dan kita tentunya harus committed terhadap agenda pembangunan kerajaan di negeri Sarawak yang telah memperolehi mandat yang terlalu besar daripada rakyat Sarawak. Dan inilah yang akan kita terjemahkan, bukan hanya sekadar peruntukan yang sedia ada kepada negeri tersebut, tetapi banyak lagi perkara-perkara yang boleh membantu kerajaan negeri demi kepentingan rakyat negeri Sarawak akan turut dipanjangkan ke negeri berkenaan. Begitu juga di Sabah, di mana kita ketahui inilah pertama kalinya BN, Barisan Nasional, menjalin kerjasama politik secara resmi dengan parti-parti gabungan di dalam GRS, Gabungan Rakyat Sabah, yang akan mewujudkan kestabilan politik di Sabah, bukan hanya di dalam mentadbirkan kerajaan negeri, tetapi saya yakin mereka akan dapat menyumbangkan kursi parlimen yang banyak atas gabungan ini. Maka dengan itu, manifesto atau aku janji serta amal ini memperkirakan tentang beberapa tawaran untuk rakyat negeri Sabah sendiri, terutamanya apabila Pen Borneo yang merupakan projek lebuh raya tanpa tol di negeri Sabah bagaimana yang telah dilaksanakan di Sarawak harus mempunyai connectivity di antara Pen Borneo ke bandar-bandar kecil dan ke kawasan-kawasan pendalaman yang dilalui oleh lebuh raya Pen Borneo itu. Maka Sabah sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru di Kalimantan tentunya akan diberikan fokus bukan saja dalam sektor industri dan pelancongan, tetapi banyak lagi sektor-sektor yang harus diberikan keperhatian oleh Kerajaan Barisan Nasional kelak, terutamanya untuk mempertingkatkan tahap pendidikan dengan memperkirakan pembangunan semula sekolah-sekolah taif di Sabah. Kerana di Sarawak, perkara ini juga telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri dengan kerjasama kerajaan persekutuan. Namun, keseimbangan pembangunan wilayah Sabah dan Sarawak ini harus dilakukan supaya pertumbuhan ekonomi, peluang pekerjaan, kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat dapat diberikan peningkatannya oleh Kerajaan Barisan Nasional yang akan membentuk pentadbirannya di Putrajaya kelak. Begitu juga pada keseluruhannya, aku janji ini memperkirakan kepentingan bagi tiap-tiap etnik di negara kita. Bukan saja dalam bidang pendidikan sebagaimana yang telah saya sebutkan, di mana kita akan terus memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan. Namun pengajian bahasa-bahasa ibunda yang lain bukan saja diajar di sekolah-sekolah di Sabah dan Sarawak, tetapi pengajian dan pembelajaran bahasa Mandarin, Tamil dan etnik-etnik lain di Sabah dan Sarawak akan juga dimasukkan dalam agenda ini bagi mewujudkan cross-cultural communication ataupun komunikasi silang budaya
antara kaum di negara kita agar perpaduan nasional dapat diterjemahkan melalui proses pendidikan ini bagi setiap anak-anak memahami tentang budaya etnik yang pelbagai di negara kita. Dalam bidang pendidikan prasekolah juga, aku janji telah dimaktubkan bahawa kita akan memperkirakan pengajian ini sebagai asas kepada pendidikan awal anak-anak. Malah telah kita sebutkan bahawa soal pendidikan awal adalah penting dan koordinasi harus dilakukan di antara kementerian-kementerian, agensi-agensi di bawah kementerian-kementerian tertentu dan juga pendidikan awal pihak swasta. Begitu juga kalau kita dapat fahami tentang kemasukan pelajar-pelajar ke IPTA, di mana kumpulan pelajar-pelajar dari keluarga B40 akan diberikan pendidikan secara percuma sepenuhnya. Dan ini adalah setelah perkiraan dilakukan tentang kemampuan untuk pembayaran balik pinjaman PTPTN kepada anak-anak dalam kumpulan ini selepas mereka bergraduat daripada institusi pengajian tinggi ini. Di samping itu, kita juga telah menyarankan agar 50% pengajian di kampus atau di kampus IPTA ini akan dibuat secara virtual, manakala 50% dibuat secara fizikal. Ini adalah merupakan pendekatan baru yang secara tidak langsung tidak akan membebankan pelajar-pelajar berkenaan dan juga kos bagi kehadiran kuliah-kuliah secara fizikal. Pendekatan baru ini kita lakukan setelah menerima hakikat bahawa kombinasi antara pendidikan jarak jauh, virtual tadi, dan juga pendidikan secara fizikal adalah sesuatu yang harus dijadikan sebagai game changer kepada sistem pendidikan tinggi di negara kita. Begitu juga kalau kita lihat untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah, maka kajian memperlihatkan bahawa pelajar-pelajar ini telah selalu terbeban dengan backpack yang lebih berat daripada badan mereka, dan ini telah dirancangkan termasuk memberikan komputer riba atau laptop secara percuma kepada pelajar-pelajar B40 sepenuhnya. Dan kita juga mengambil kira ada di kalangan keluarga M40 yang tidak berkemampuan untuk memberikan perkakasan ini kepada anak-anak mereka, maka pengajian secara menggunakan kaedah teknologi baru ini akan meliputi seluruh negara. Ini termasuklah meningkatkan kebolehsampaian maklumat melalui teknologi 5G atau 5G dalam tempoh 18 bulan yang telah dirancangkan bagi pelaksanaannya. Itulah di antara beberapa perkara yang termaktub di dalam 99 aku janji itu. Jadi untuk rakyat Malaysia, khususnya para pengundi, boleh meneliti secara terperinci 10 teras yang telah saya hidangkan bersama-sama dengan 99 amal yang telah kita rancangkan untuk dilihat secara teliti melalui pelbagai kaedah, bukan saja melalui bahan-bahan bercetak, tetapi kita boleh perolehi bahan-bahan itu secara terperinci melalui komunikasi tanpa lisan sebagaimana yang tercatat di dalam cadangan saya yang berkenaan.